Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang inovasi saya, iaitu yang bernama Piramid Tajwid Nun Mati dan Tanwin. Okey. Jadi pensyarah saya iaitu Dr. Wan Mariana binti Wan Muhammad. Ini projek inovasi ini adalah bagi subjek PIMK 3125 Inovasi Digital dalam PDP. Okey, untuk pengenalannya, inovasi piramid tajwid nun mati ini adalah kaedah inovatif untuk memahami dan menguasai hukum nun sakinah, iaitu hukum nun mati dan juga tanwin dalam tajwid. Kaedah ini menggunakan gambaran piramid. Okey, saya ada gunakan piramid yang akan saya tunjukkan nanti. Menggunakan kaedah piramid untuk membantu secara visual tentang tahap-tahap pembelajaran dalam inovasi piramid ini. Iaitu begitulah. Jadi kiranya piramid segitiga. Jadi secara asasnya daripada bawah ialah asas dalam tajwid untuk nun mati ni, asas. Lepas tu pada peringkat seterusnya lebih mendalam. Yang ketiga, dia ada tahap-tahap dia lah. Jadi melalui piramid ini murid dapat mengetahui lah, oh dia ni berada pada tahap ini, begitu. Kemudian piramid tajwid ini, secara ringkasnya lah saya pendekkan, piramid tajwid ini menggabungkan slide interaktif dan soalan-soalan kuis berkaitan hukum nun sakinah dan tanwin. Kuis ini menggunakan aplikasi online seperti Kahoot, Quizizz dan Quizlet. Jadi dalam inovasi ini saya menggunakan 4 lah aplikasi. Yang pertama 4 ataupun 5 lah. Yang pertama Canva, yang kedua PowerPoint, yang ketiga Kahoot, Quizizz keempat, dan yang kelima Quizlet. Yang dua yang mula-mula tu iaitu Canva dan PowerPoint adalah saya punya kita nak bangunkan lah saya punya projek ni. Saya menggunakan dua tersebut. Seterusnya, penyataan masalah untuk kenapa saya boleh buat subjek ni, kenapa saya boleh buat inovasi ni. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang hukum nun mati dan tanwin oleh murid-murid, terutamanya dalam hal penggunaan huruf nun mati dan tanwin yang benar. Ini daripada Nur Razlina Abdul Rahman 2020. Lepas tu yang kedua, kesulitan dalam menghafal dan menerapkan hukum nun mati dan tanwin secara konsisten. Kiranya kalau nak tahu saja mungkin boleh, tapi secara konsistennya kurang. Ini daripada Nurian Zawani 2018. Lepas tu ini berdasarkan pengalaman saya sendiri semasa di praktikum, masih terdapat lagi murid yang masih tertukar tentang hukum nun mati dan tanwin. Maksudnya tertukar bila kita tanya, ini iklab. Contohnya iklab dan ikhfa hakiki kan dengung. Jadi bila kita tanya pada ni, okey, kalimah potongan ayat ni hukum apa? Iklab. Sebenarnya salah. Jadi tertukar di situ. Jadi inilah penyataan masalah saya. Jadi objektif untuk saya punya inovasi ini, yang pertama, murid dapat menyatakan tentang 5 hukum nun sakinah dan tanwin. Maksudnya murid dapat sebut izhar halki, dapat menyatakan izhar halki, ikhfa hakiki, kelima-lima tu. Lepas tu murid maksud di sini tentang 5 hukum tu maksudnya okey, ikhfa hakiki bacaan dengung, begitu. Tanwin izhar halki bacaan secara jelas. Seterusnya murid dapat mengenal pasti kalimah dan potongan ayat yang mengandungi 5 hukum nun mati, nun sakinah dan tanwin. Ini kita murid dapat tahu lah. Yang ketiga, murid dapat membuat perbezaan antara kelima-lima hukum nun sakinah dan tanwin yang ada. Okey, sekarang saya nak tunjukkan piramid. Ini produk saya lah, piramid tajwid nun mati dan tanwin. Okey, dalam produk ni oleh Dr. Syakmal, dan kiranya murid yang akan lihat dapat produk ni melalui PowerPoint. Okey, dan dia akan dapat ginilah. Kiranya guru perlu minta murid untuk pastikan dia
dalam keadaan slide lah. Maksudnya bukan dalam keadaan PowerPoint yang biasa. Okey. Okey, mula dengan kita start. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, ni yang saya bagi tahu tadi dalam pengenalan tu. Ini bentuk kenapa saya buat piramid, beginilah bentuknya. Okey. Dalam piramid ni kiranya murid akan nampak apa yang mereka akan belajar dalam tajwid hukum nun mati ni secara berperingkat. Okey, ada asas, ada peringkat pertengahan, ada peringkat lanjutan dan aktiviti. Okey, kalau murid tu masih lagi belajar, masih lagi baru nak belajar, guru boleh minta murid itu untuk berada di peringkat asas dulu. Okey, sekiranya murid tu dah berjaya ataupun sudah semakin mahir, boleh pergi pada peringkat pertengahan. Dan peringkat pertengahan ni ada juga tahap-tahapnya yang tersendiri. Dia ada tahap 1, 2, 3 dan 4. Kiranya yang 1 paling mudah, yang 5 paling susah. Okey. Seterusnya ada peringkat lanjutan, okey. Dan akhir sekali ada aktiviti. Aktiviti tu yang saya bagi tahu tadi, kuis. Okey. Okay, kita lihat satu persatu. Kita pergi kepada asas dulu. Okey, asas. Okey, ini yang saya kata asas tu ada 5 asas dalam hukum nun mati dan tanwin, iaitu izhar halqi, iqlab, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki, idgham ma'al gunnah. Okay, kita lihat satu persatu apa yang murid akan lihat. Okay, pada peringkat asas ni, murid akan diberitahu hurufnya dan cara membacanya. Okay, izhar halqi, hurufnya ada 6. A, hamzah, ha, kha, ain, ha, gha. Okay, ghain. Lepas tu dia diberitahu apabila tanwin bertemu dengan apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ini, huruf yang ni bacaannya perlu jelas. Jadi jelas digariskan perkataan bacaan dengan jelas. Sekiranya murid, guru dah sama-sama baca, sama-sama sebut, boleh kembali balik. Izhar halqi. Kita kembali balik. Seterusnya, nak cuba iqlab pula. Apa yang ada pada huruf apa ada pada iqlab? Kita tengok iqlab ada huruf ba. Lepas tu dan cara bacaannya adalah dengung gitu. Maksudnya kembali balik. Kita tengok idgham bila gunnah pula macam mana? Idgham bila gunnah, lam dengan ra. Apabila bertemu dengan huruf ini, apabila tanwin dan nun bertemu dengan huruf ini, bacaannya adalah jelas. Dan begitulah pada peringkat yang pertama. Begitulah sama juga pada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ada 15 huruf. Dan juga satu lagi idgham ma'al gunnah. Ada 4 huruf. Dinyatakan juga cara bacaannya. Bila dah selesai kuasai pada peringkat asas, boleh kembali balik pada peringkat pada menu utama lah. Menu utama tu piramid kita. Piramid kita ni kita boleh pilih nak pertengahan ke, 2 ke, 3. Nak pilih yang paling mudah. Paling mudah apa? Contoh. Jadi untuk peringkat pertengahan ni dinyatakan sini adalah contoh-contoh dia. Contoh ayat iqlab. Iqlab apa perkataan dia? Ba. Contohlah, murid tu betul ke tak ingat lah macam mana nak cara baca? Dia ada 2 cara. Macam mana murid ni nak tahu bacaan ni? Dia tak ingat nak baca dengung ataupun jelas. Jadi murid boleh rujuk balik. Ni ada butang rujukan. Iqlab. Baca dengung. Kembali balik. Lepas tu murid pergi kembali pada menu utama. Murid boleh kembali pula pada menu utama ni. Menu utama ni. Contoh, itu dah selesai yang satu. Lepas tu nak pergi yang kedua pula. Nak pergi peringkat. Apa peringkat yang kedua? Yang paling kedua mudah. Kita tengok apa yang ada. Ayat idgham bila gunnah. Macam mana saya tentukan yang mana mudah, yang mana susah? Caranya saya lihat kepada bilangan huruf dia. Macam iqlab, saya kata peringkat 1 sebabnya hanya ada 1 huruf sahaja. Jadi mudahlah murid nak ingat. Ba, iqlab ba, iqlab ba. Dan dinyatakan juga di sini, kalau Ustazah boleh lihat, semua boleh lihat, ada kotak hitam ni. Di kotak hitam ini boleh tekan dia punya voice lah. Dia macam sound, cara bacaan dia. Boleh kita dengar. La illam yantahi. Gitu. La illam yantahi. Dia akan bagi tahu. Setiap contoh yang diberi ada
ada ayat dia, ada cara bacaan dia. Okay. Contohlah murid tak tahu, ini dengung ke, la illam ni dengung ke, jelas. Jadi murid boleh rujuk balik kepada rujukan dia lah. Okay. Apa? Jelas. Okay. Bila jelas, boleh kembali kepada menu utama. Okay. Sampailah peringkat kelima. Peringkat kelima, dia ada ikhfa hakiki. Sebab ikhfa hakiki ni dia ada 15 huruf. Jadi ada banyak contoh. Itu saya cakap paling susah. Jadi setiap contoh ni, di bahagian hitam ni ada perkataan, ada contoh-contoh ayat dia. Ini satu muka surat, ada muka surat sebelah lagi. Okey, muka surat sebelah. Sad, Dad, Ta, Za, An, Tabak. Jadi ada setiap daripada setiap contoh ni ada dia punya contoh bacaan. Voice lah, ada voice dia. Jadi katakanlah murid dah selesai bahagian ini, murid boleh pergi kepada menu utama dan pergi peringkat seterusnya. Begitulah cara piramid saya ni lah berfungsi. Dan ini perlu maksudnya guru perlu tengok jugalah, perlu ajar murid cara nak menggunakannya. Okey, lanjutan pula. Lanjutan ni maksudnya maksudnya susulan lah. Okey, lepas murid dah tahu semua, ini saya bagi tahu macam saya tunjukkan tips lah untuk kita, murid ni boleh ingat huruf tu. Lepas dia dah belajar semua, kita akan bagi satu cara yang mudah. Macam contoh ini saya tulis ni, tips mengingat huruf-huruf dalam nun hukum nun mati ni. Huruf ni digabung menjadi satu kalimah. Mungkin rakan-rakan lain pernah dengar, tapi untuk murid sekolah rendah mungkin ini pertama kali dia orang dengar. Jadi ini adalah salah satu contoh ataupun cara untuk murid ni boleh ingat huruf-huruf, terutamanya huruf-huruf yang banyak macam ikhfa hakiki. Okey. Di sini saya tulis, maksudnya saya gabungkan perkataan. Misalnya pertama izhar harki al-hin kha'ahu. Okey. Murid mungkin macam mana nak baca ni? Apa ni? Jadi saya ada juga sertakan voice, cara untuk membacanya. Begitu juga dengan ikhfa hakiki. Satu za saddaka fasikin dotadin syazin. Jadi murid dengan harapan apabila murid boleh ingat benda ni, dia jadi lagi mudah lah nak ingat. Kenapa saya letak perkara ni yang terakhir? Sebab saya rasa inilah perkara maksudnya lepas dah belajar secara asas, jadi akhirnya akan ada tips. Tips untuk belajar dengan lebih mudah. Begitu. Sebab jarang, takkanlah guru mula-mula nak ajar murid tu tak tahu apa-apa, tiba-tiba okey, al-hin kha'ahu izhalki. Bukan itu perkara yang pertama. Jadi selepas dah belajar semua tadi contoh dia, jadi ini pula yang akan diceritakan. Biasanya untuk iklab, idgham al-gunnah, idgham bila gunnah ni biasanya murid tak ada masalah lah saya rasa, sebabnya huruf dia pendek. Tapi ialah mungkin ada yang ingat, ada tak ingat kan. Tapi yang mungkin akan menghadapi sedikit lagi masalah, kesukaran di bahagian izhar halki dan ikhfa hakiki lah. Nak sebut tu al-hin kha'ahu agak susah jugalah. Jadi begitulah. Jadi bila dah selesai bila dah selesai diorang buat yang ni, boleh pergi kepada menu utama kembali. Boleh pergi kepada laman activity. Okay. Jadi activity ni saya gunakan 3 seperti yang saya bagi tahu tadi. Ada Kahoot, Quizizz dan Quizlet. Okey. Untuk Kahoot, untuk Kahoot dan Quizizz saya buat hanya satu set soalan sajalah. Untuk Kahoot dia ada 2 bahagian, satu untuk guru, okey, dan satu untuk murid. Okey, untuk guru saya tunjukkan sekejap ni. Untuk guru, bila kita tekan pada link ini, dia akan keluar ke sini. Ini laman guru. Okey, baik, ni laman guru. Jadi bila laman guru ni, guru untuk Kahoot dia sebenarnya kena ada yang saya nak cakap Jadi kena ada yang mengawal, kena ada guru lah. Maksudnya tak boleh lah tiba-tiba murid nak jawab, susah. Sebabnya untuk guru, okey, guru boleh buka. Sini ada hukum nun mati di sini. Guru boleh buka dan bila dia nak start,
Okay, tunggu kejap. Macam inilah dia punya surface dia. Okay, boleh pilih, teacher boleh pilih classic mode lah, classic mode ataupun team mode. Okay, bila kita classic mode ni, dia akan bagi satu number pin. 111393. Okay, dia ada nak nombor pin lah dan sedang menunggu player lah, pemain. Okay. Dan okay, itu yang untuk guru. Kita lihat pula untuk murid. Apabila kita tekan yang murid, bila kita tekan yang murid ni, dia akan keluar ke sini. Jadi macam yang tadi, guru dia akan bagi tahu pin. Okay. Dan murid akan masuk guna pin lah yang guru telah create tadi. Begitu. Jadi bila murid boleh masuk dan 1339313 1339313 9313 9313. Okay, bila murid masuk, boleh tak nama contoh donation. Okay. Jadi okay, boleh pilih. Jadi okay, murid dah stay sini. Jadi apa nama, guru kalau dia nak start, dia boleh tekan start di sini. Ini bila dah start, maksudnya permainan akan berlangsung lah. Itu untuk untuk Kahoot. Untuk Kahoot. Mungkinnya murid akan ready ramai-ramai lah. Ini seorang saya tunjuk saja. Okay, baik. Itu untuk Kahoot. Okay, ini contoh soalan-soalan dia lah. Rukun Nunmati dan Tanwin ada berapa? Ada contoh ada 5. Gitu. Okay, dia satu lagi. Untuk Kahoot, soalan dia berada di hadapan. Maksudnya soalan ni guru yang tengok. Okey, jawapannya kiranya okey, baik, contohnya. Okey, ni soalan. Ni sekarang screen guru punya. Screen guru ataupun slide lah guru guna kan. Okey. Pada paparan murid dia akan kelihatan begini. Kiranya murid akan memandang ke hadapan lah, memandang ke guru. Okey, contoh tengok, berapakah bilangan huruf iqlab? Huruf iqlab hijau 1. Jadi murid akan jawab hijau 1. Begitu. Dan begitulah seterusnya. Saya agak susah nak tunjuk secara live sebabnya laptop saya ada masalah sikit. Jadi saya tunjukkan beginilah caranya. Itu untuk Kahoot lah. Begitulah sampai seterusnya soalan-soalannya. Okay, seterusnya kita tengok quizzes pula. Okay, quizzes macam mana? Bila kita tekan set quizzes, bila kita tekan quizzes, dia akan keluar. Dia akan keluar begini. Soalan-soalan dia lah. Okey. Bila kini di hadapan murid akan ni, murid boleh jawab. Okey, murid-murid akan boleh nak join melalui apa? Nak join melalui ni ke? Dia sama juga macam Kahoot tadi, maafkan saya. Dia sama juga macam Kahoot tadi. Caranya murid nak joinnya beginilah. Sama juga macam Kahoot, kiranya aktiviti dia pun sama. Sekejap. Quizzes join. Gitu. Masukkan kod dia. Okey, masukkan kod dia. So, murid pun boleh bermain. Begitu. Okey, masuk ulas. Gitu.
Ni contoh ni nama saya lah. Ni bila start, guru pun boleh lah nak start terus. Bila dah start, kiranya permainan tu akan berlangsung. Dia ada itu. Untuk quiz saya letak 10 soalan. Itu kalau salah. Apakah huruf yang berkaitan dengan buku Iqlab? Apa? Ba. Ambil betul kita lah. Dan begitulah seterusnya. Okey. Jadi kita lihat sekarang untuk Quizlet. Quizlet saya ada buat 3 set. Okey, untuk set yang pertama, maafkan saya sekejap Okey, untuk set yang pertama, kita boleh tekan, dia akan keluar pada bahagian ini. Maafkan saya. Tapi saya terus buka lah sebabnya internet saya ada masalah sikit. Okey. Untuk set yang pertama, kita ada tentang hukum nun sakinah dan tanwin. Itu untuk set yang pertama. Jadi dalam Quizlet ni yang menariknya, dia ada 4 program. Kalau maksudnya aktiviti lah. Kalau yang semua boleh lihat di sini, self study activity. Maksudnya ni pengajar agak berpusatkan murid lah juga kan. Jadi dalam Quizlet ni dia ada saya dah key in kan semua maklumat-maklumat. Jadi dalam ni murid boleh pilih nak main flashcard ke, learn ke, ataupun test ataupun match, padankan. Okey. Dalam flashcard, okey, ni flashcard lah. Ni flashcard. Jadi okey, ikhfa hakiki. Get a hint, maksudnya get a hint tu maksudnya okey, di sebalik ikhfa hakiki ni apa hukum dia. Ikhfa hakiki contoh murid akan dengung ke, betul dengung, so okey lah. So seterusnya pula okey, izhar hakiki, murid akan okey fikir tidak jelas dan tidak dengung. Begitulah seterusnya, iqlab, dengung. Ini macam flashcard digital lah. Okey, untuk bahagian learn pula, dia satu sebelum sikit. Okey, bahagian learn beginilah. Maksudnya sambil-sambil belajar, ikhfa hakiki. Dia suruh pilih jelas tidak dengung ke ataupun dengung, ikhfa hakiki. Okey, dengung, contoh dengung. So betul lah. Izhar hakiki, jelas. Iqlab, dengung. Okey. Idgham ma'al gunnah, jelas. Idgham ma'al gunnah, dengung. Okey, sampailah dah selesai benda ni. Okey, kalau salah, salah lah. Okey, kalau salah, dia akan bagi tahu lah. Okey, keep going. You can do this. Dia ada bagi tahu lah mana yang kita tak mampu, kita tak lepas. Okey, 4 daripada 5 item je. Jadi kita akan belajar balik lah kalau tu. Kalau nak keluar, okey, dah tak nak, dah selesai belajar, kita boleh pergi kepada test pula. Okey, test. Okey, test. Okey, untuk test, dia ada test lah maksudnya. Okey, boleh start test. Okey, dengung apa? Boleh pilih. Dengung bacaan apa? Iqlab ke? Ikhfa hakiki ke? Izhar halki ke? Dengung contoh. Jelas dan tidak dengung, benda jelas dan tidak dengung. Izhar halki. Okey. Dan begitulah seterusnya.
Allahu Akbar. Okey, kita tengok yang kedua pula. Astaghfirullahalazim. Jadi, begitulah. Saya minta maaf banyak-banyak sangat. Allah aku. Jadi Quizlet ni agak down lah. Jadi saya tak tahulah bila pula ni. Tapi untuk Quizlet begitulah set dia. Okay, begitulah set dia. Maksudnya dalam Quizlet saya dah setkan soalan-soalan dia. Dia ada yang berkaitan dengan dia khusus untuk ni lah. Maksudnya ada yang berkaitan dengan contoh huruf-huruf, contoh cara bacaan. Jadi murid boleh tengok lah di situ. Ada soalan, ada flashcard. Okay, saya rasa okay, habis daripada ini. Okay, selesai daripada ini. Kiranya kalau murid dah jaya, okey lah, tak apalah. Okay, boleh kembali kepada menu utama balik. Boleh kembali kepada di sebelah. Di sebelah kita ada maklum balas. Okay, maklum balas kiranya kalau ada apa yang nak komen dan penambahbaikan, ada ialah berkaitan teknologi di digital ni, mesti ada perkara-perkara yang kita terlepas dan ialah berkaitan dengan ni kan. Jadi boleh tekan di ruangan ini, kita pergi kepada maksudnya Google Form lah. Google Form untuk penambahbaikan lah, komen penambahbaikan. Jadi saya rasa itu sahajalah daripada saya. Saja begitulah. Saya harap semua yang mendengar, ustazah yang mendengar boleh faham macam mana inovasi saya dilaksanakan. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.